Hello guys, bersama saya lagi dalam Eratnapa Channel. Sekali lagi di dalam Dewan Rakyat, perbahasan berkaitan dengan isu JSBH. Jadi ada dua individu yang saya mau tunjukkan bersama dengan anda melalui perbahasan ini, sahabat semua. Adakah mereka ini pendukung kepada JSBH ini? Adakah mereka ini menyokong JSBH? Cuma mereka menggunakan alasan sosmala, apalah dan inilah dan sebagainya. Berbagai persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Terutamanya MP Hasan ini. Adakah mungkin anda bersetuju kalau kita suruh MP Hasan ini masuk PAS, sahabat-sahabat semua? Jadi apapun, mari kita lihat kenyataan mereka atau perbahasan mereka ini, dan mungkin anda boleh nilai sendiri adakah benar mereka ini pendukung kepada GISBS ini. Jadi tanpa Penjelasan mari kita daripada tonton Yang video ini. Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Daripada penjelasan Yang Berhormat Menteri, nampak jelas tentang ada masalah tentang penyelewengan dari segi ajaran Islam, merupakan ke arah ajaran sesat. Jadi saya mengikuti bahawa beberapa negeri seperti Perlis, Selangor, Pahang dan juga Melaka telah mengeluarkan fatwa masing-masing berkenaan Global Ikhwan Services and Business Holding ini, GISBH, yang menyatakan pertubuhan ini, jemaah dia mengamalkan ajaran yang sesat, menyeleweng dari ajaran Islam. Jadi persoalan saya, bagaimana tentang wilayah persekutuan? Adakah bersedia akan juga mengeluarkan fatwa yang serupa? Itu yang pertama. Perkara yang kedua ialah saya ingin menyentuh penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri. Saya ingin memfokuskan komen saya ini dari sudut undang-undang. Saya melihat jemaah yang ada kaitannya dengan Global Ikhwan ini, GISBH ini, bukanlah pengganas. Mereka bukan teroris. Mungkin ada kesilapan atau kesalahan dari segi akidah dan sebagainya. Kita urus perkara itu. Jabatan Agama, JAKIM, pihak berkuasa agama negeri, ambillah tindakan. Begitu juga jika ada kesalahan dari segi akta kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, serangan seksual, pemburuan kanak-kanak, ambillah tindakan. Siasat, bertindaklah, hukumlah, pulihkan mereka. Tetapi dari segi saya minta perhatian Kementerian Dalam Negeri, saya tidak setuju. Sekarang ada 50 orang jemaah yang ada kaitan dengan GISBH ini ditahan di bawah SOSMA. Apa itu SOSMA? SOSMA adalah akta undang-undang yang berkaitan dengan ancaman kekerasan, keganasan, ancaman keselamatan negara. Soalnya, adakah penyelewengan ajaran agama yang dilakukan oleh GISBH ini termasuk dalam security offence? Adakah penderaan kanak-kanak, perhambaan moden kanak-kanak yang dilakukan oleh jemaah GISBH ini termasuk dalam security offence, kesalahan? Jadi saya minta penjelasan Menteri Dalam Negeri. Salah guna SOSMA itu. Saya nampak SOSMA ini diguna untuk menahan mereka yang sedang ditahan ini. Ditahan reman 20 hari di bawah Kanun Acara Jenayah Section 117, tak cukup dibuat roadshow. Ditahan 28 hari di bawah SOSMA tanpa dibawa ke mahkamah. Ini penganiayaan, zalim. Kalau mereka salah, siasat dakwalah. Di bawah akta kanak-kanak, tak bayar income tax,
Apa lagi kesalahan mereka? Ya? Siasat. Tetapi menggunakan sosma ini tidak betul. Saya tengok televisyen. Jemaah GIS diiring dengan, dikawal dengan M16. Mereka ini teroris macam di Lahad Datu dulu ke? Tidak. Jangan overkill, jangan terlebih, jangan melampau. Ini parlimen, kita menjaga perlembagaan, jangan mereka ternyaya. Mereka walaupun bersalah, ada hak dia dari segi undang-undang. Jadi Menteri Dalam Negeri tolong jawab di mahkamah ini. Apa justifikasinya menggunakan sosma ini? Adakah kerana ini kesalahan macam ini sosma digunakan, maka sampai bila-bila sosma tidak akan dikaji balik, tidak akan dimansuhkan? Ini bertentangan dengan konsep reformasi dan madani kerajaan yang menegakkan ihsan ini. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, saya jemput Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam Reformasi Pasir Gudang. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ucap terima kasih kerana peluang diberikan kepada saya juga untuk membahaskan perkara ini. Saya memulakan dengan Yang Berhormat Menteri Agama yang telah memberikan penerangan tentang GIS HB ini. Pertamanya, Menteri Agama menyatakan beberapa langkah yang akan diambil terhadap kumpulan yang dikatakan melibatkan akidah yang tidak betul ini, iaitu antaranya pemulihan semakan perkahwinan, bantuan kelangsungan hidup dan sebagainya. Itu kita harap ianya akan dapat dilaksanakan dengan benar, dengan sebetulnya. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, sebagaimana juga yang disebut oleh Pasir Gudang tadi dan juga ahli-ahli parlimen yang lain yang telah bercakap tadi. Kita tahu bahawa kumpulan ini adalah satu kumpulan yang diharamkan tahun 1994 lagi. Yang Berhormat Menteri Agama dikenali sejak daripada dulu sebelum masuk dalam parlimen adalah orang kuat Selangor, khususnya MAIS. Selangor telah mewartakan pengharaman ARKA pada 11 bulan 8 tahun 1994. Jadi apakah perkara ini tidak diambil perhatian oleh pihak berkuasa agama di peringkat negeri-negeri sehingga timbul perkara-perkara ini? Itu saya harap akan dijelaskanlah oleh Menteri Agama. Saya juga memfokuskan perbahasan saya kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana yang disebut oleh Pasir Gudang tadi, saya juga amat terkejut apabila kerajaan Madani yang sebelum daripada ini menentang sekeras-kerasnya SOSMA. Saya ingat lagi pada 26 bulan 7 tahun 2022 apabila Menteri Dalam Negeri pada masa itu ingin extend satu section di bawah SOSMA ini, ianya telah ditentang. Yang Berhormat Tan Sri Speaker pun duduk di pihak pembangkang pada masa itu, sehinggalah beberapa ahli parlimen yang sekarang ini berada dalam kabinet juga menentang, antaranya Tanjung Malim, kemudian Tasik Gelugur, dan yang saya ingin sentuh yang serius yang nampak Sepang pada masa itu, bekas ahli parlimen Sepang. Dia kata dalam perbahasan dia, katakan Tuan Yang di-Pertua, saya ada 100 nyawa. Katakan ada 100 nyawa, 100 nyawa kalau saya mati, hidup balik pun saya tidak akan menyokong SOSMA ini. Itulah pendirian pembangkang pada masa itu yang sekarang ini menjadi kerajaan. Soalan kepada saya, atas dasar apa SOSMA digunakan untuk penahanan suspek di bawah kes GIS HB ini, memandangkan sebagaimana saya setuju benar dengan Pasir Gudang bahawa mereka bukan pengganas. They are not terrorists yang membolehkan penggunaan SOSMA ini. Yang saya lebih menghairankan ialah dengan penuh hormat pihak pasukan polis. Sebagaimana biasa, apabila berlaku satu-satu kes yang menarik perhatian umum, orang nombor satu dalam pasukan PDRM akan keluar segera dengan kenyataan dia yang seolah-olahnya sudah confirm. Pada 11 September tahun 2024, satu laporan bertajuk Serbuan GIS HB
IGP dakwa kanak-kanak diliwat dan diajar meliwat. Kod Razarudin mendakwa bahawa antara modus operandi yang digunakan kumpulan itu termasuk kanak-kanak diajar meliwat. Kod daripada risikan dan keterangan yang kita dapat, modus operandi GISHB ini mangsa-masa diajar meliwat dan seterusnya mangsa diliwat oleh penjaga dan dipaksa meliwat oleh penghuni kanak-kanak yang lain. Ini daripada risikan dan percakapan awal yang kita telah rakam, kata Ketua Polis Negara. Jadi berdasarkan kepada kenyataan Ketua Pasukan Penguatkuasa Undang-Undang, ianya seolah-olah ianya telah disahkan bahawa kesalahan-kesalahan ini telah dibuat. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, adakah kes-kes yang disebut oleh Ketua Polis Negara ini semuanya telah terbukti mempunyai sufficient evidence untuk dibawa ke mahkamah, sama ada di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan ataupun pihak berkuasa agama boleh membawa kes ini di mahkamah syariah sebagaimana contoh dalam enactment Undang-Undang Syariah Wilayah Persekutuan Seksyen 25 mengenai liwat yang boleh dihukum 3 tahun, 6 sebatan dan juga denda 5,000, 356. Mana pengesahan yang dibuat oleh IGP ini, dia ambil tindakan untuk dijadikan satu kes. Kami pihak pembangkang sekali-kali tidak bertoleransi kalau berlakunya kes-kes seumpama ini. Ambil tindakan mahkamah. Kita tidak menyokong. Kami boleh menawarkan sebagai peguam pemerhati pun kepada mangsa-mangsa kalau sekiranya diperlukan. Saya bimbang Tuan Yang Ketua, dengan penuh hormat kepada orang nombor 1 dalam polis ini. Satu masa dulu, 16/5 tahun 2024 berlaku serangan balai polis di Ulu Tiram, Johor. Dia keluar dengan kenyataan, serangan balai polis, KPM sahkan suspek anggota JI, Jemaah Islam, sebuah pasukan teroris. Tetapi 2 hari selepas itu keluar pula kenyataan orang yang sama. Suspek serangan balai polis Ulu Tiram tiada kaitan kumpulan peganas KPN, Ketua Polis Negara. Dan Menteri Dalam Negeri terpaksa campur tangan memberikan kenyataan. Menteri Dalam Negeri pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen Johor pada Sabtu memaklumkan lelaki berusia 21 tahun itu bertindak sendirian dengan serangan yang terbabit, tidak ada kaitan kumpulan terancang. Hanya berdasarkan kesimpulan awal pihak polis menemubuan 46 individu, ianya seorang yang ni kenyataan Menteri Dalam Negeri kita panggil lone wolf. Seorang serigala yang berseorangan. Dia didorong motivasi tertentu, dia faham sebab dia tak bercampur dengan orang, tak berbual betul. Tapi Ketua Polis Negara awal-awal lagi mengatakan bahawa ini anggota JI. Kemudian 2 hari kemudian menarik balik kenyataan ini. Saya rasa ini adalah kenyataan yang tidak cermat dan sebagai anggota perkhidmatan awam dalam pasukan keselamatan, tidak perlulah kita nak beritahu kepada anggota pentadbiran kerajaan, tak perlulah pegawai-pegawai tinggi ini aktif dalam TikTok dan sebagainya. Tak perlulah kerana mereka adalah penjawat awam, bukannya orang biasa dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang berhormat Tan Sri Ketua, last. Kalaulah ada kes-kes mengenai penyelewengan akidah, ambil tindakan di bawah undang-undang yang berkaitan. Kalau ada kes jenayah, ambil tindakan di bawah kanun jenayah dan juga undang-undang yang berkaitan. Kalau di bawah perniagaan, ada undang-undang tertentu di bawah perniagaan yang boleh diambil tindakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contohnya, Menteri KPDN mengatakan dalam kes ini pendaftaran GISBH boleh dibatal jika terbukti langgar peraturan. Kalau langgar Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, boleh ambil tindakan. Bukan soal perniagaan dia ada di 18 buah negara menyusahkan penyiasatan. Ini tidak susah. Burden of proof.
adalah kepada pasukan ini. Kalau dia kata dia berniaga mengikut undang-undang, dia boleh tunjuk lesen dia, mana lesen perniagaan dan sebagainya. Tidak susah, tidak perlu guna SOSMA sama sekali dalam kes ini. Jadi dalam hal ini sekali lagi bagi pihak Perikatan Nasional, kami melihat ianya adalah satu pengurusan yang tidak cermat. Dan oleh sebab itulah kita menasihatkan supaya jangan berlebihan, jangan keterlaluan, jamin keadilan kepada orang yang dituduh. Kerana seseorang, a person is innocent until proven guilty, and justice delay is justice denied. Jadi saya minta pihak kerajaan mengambil tindakan yang sewajar. Terima kasih. Alright. So kita boleh nampak sahabat semua perbahasan daripada Hasan dan juga Taqiyuddin ini. Bagi pandangan saya sebenarnya sahabat semua, apa yang mereka lakukan ini sebenarnya mereka cuba mempertahankan JSBS ini, tapi dengan menggunakan alasan seperti SOSMA, seperti kenyataan daripada Menteri KDN, kenyataan daripada Ketua Polis Negara dan sebagainya. So ini kita boleh nampak, ini pandangan saya lah ya. Kita boleh nampak bagaimana mereka begitu hebat dalam memusingkan fakta-fakta itu demi sebenarnya tujuan untuk melindungi ataupun tujuan untuk mendukung gerakan JSBS ini yang telah pun sebenarnya difatwakan oleh beberapa negeri bahwa gerakan ini, amalan ini, mereka itu adalah mengamalkan ajaran sesat. Dan bukan itu sahaja kesalahan-kesalahan yang ditunjukkan dalam siasatan, dibuktikan, tapi mereka cuba mengaburi mata masyarakat dengan menggunakan alasan mereka tidak layak dikenakan SOSMA lah, kenyataan polis beginilah dan sebagainya. Terbukti mereka tidak membayar cukai, mereka tidak membayar zakat, meliwat ajaran sesat, kawin sana sini, cerai apa semua, lepas tu anak-anak pun lepas lahir, lepas tu dipisahkan daripada ibu bapa dan sebagainya. Adakah ini satu amalan yang layak diterima di dalam negara kita ini, sahabat-sahabat semua? Jadi itu pandangan saya. Kita boleh nampak secara halus sebenarnya mereka cuba mempertahankan JSBS ini. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun cangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.